Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bi khair amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siak seluruh pimpinan masjid, Tuan-Tuan guru, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam ini kita diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam rumah Allah pada hari dan saat di hujung-hujung bulan Rajab yang bakal kita sambut pula ialah bulan Syaban. Dan seterusnya kita akan sama-sama menerima kedatangan tetamu kita, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering baca dan kita sering dengar imam membaca doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita minta pada Allah? Kita minta keberkatan. Apa maksud keberkatan? Keberkatan itu ialah bermakna dawamun ni'mah, nikmat yang berkekalan, nikmat yang berterusan, nikmat yang kekal, nikmat yang tetap. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatikanlah kami di dalam bulan Rejab. Berkat-berkat ni tuan-tuan, kalau kita sebut sebagai dawamun ni'mah, tetap nikmat dari sudut keduniaan, ibarat macam kita ada harta. Ada sesuatu benda pada kita ni, yang mana benda itu alhamdulillah masih elok, masih sesuai, masih boleh dipakai lagi untuk kita. Kita beli kereta tuan-tuan yang dirahmati Allah, Proton Saga. Bash bila? Hak mula-mula sekali keluar tuan-tuan. Bash hak mula-mula sekali. Alhamdulillah Ustaz, saya beli kereta ni Proton Saga hak mula-mula sekali. Minat dengan Proton ni, seronok sangat, belilah. Bila pergi ni Allahu Akbar, pakai sampai sekarang tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah apa? Memang tak ada masalah. Takat tukar tayar, isi minyak, lepas tu tukar minyak hitam, lebih-lebih kurang macam tu lah. Tak ada benda lain yang kok kata nak breakdown tengah jalan, kok kata panas enjin sangat, tak ada, biasa je. Ya duk servis-servis macam tu lah. Hari tu adalah sekali aircon masalah, servis yang tu je lah. Biasalah kereta lama kan. Boleh pakai alhamdulillah sampai sekarang, aircon sejuk berjalan. Kata nak berjalan jauh, orang kata berjalan jauh boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Hari tu pernah sekali mati tengah jalan, tengok-tengok ingat ke apa, rupa-rupanya minyak habis. Tu je.
Bukan kata sebab kata tak isi minyak hitam, kata tak ada. Minyak habis ya, tu ya. 20 tahun lebih lah, lama dah pakai. Tu berkat tuan-tuan. Berkat punya pasal. Jadi kita minta dalam bulan Rejab ni tuan-tuan, kita minta berkat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berkat dari sudut mana tuan-tuan? Berkat dari sudut amalan-amalan yang kita buat. Ya, dalam bulan Rejab ni kalau orang tua-tua dulu tuan-tuan, dia puasa. Dia puasa start daripada bulan Rejab, masuk Syaban, Ramadan dia bubuh sekali. Sekarang ni tak tahulah ada ke tak. Kalau boleh puasa Isnin Khamis bulan Rejab pun kira bagus dah tuan-tuan. Boleh puasa lah sikit dalam bulan Rejab ni, alhamdulillah. Bolehlah puasa takat-takat hari putih hari tu bolehlah. Kan 13, 14, 15 Rejab tu bolehlah puasa. Alhamdulillah cukup baik dah. Ya, nak cari orang puasa 3 bulan direct macam orang dulu, payah tuan-tuan. Harap Ramadannya. Ramadan pun alhamdulillah dah boleh puasa. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita minta dalam bulan Rejab ni minta berkat. Amalan-amalan yang kita buat dalam bulan Rejab hak baik-baik ni minta dapat berkekalan. Begitu juga dalam bulan Syaban, hak kita buat dari sudut semayangnya, hak sudut baca Qurannya, hak sudut sedekahnya tuan-tuan, kita boleh buat. Dan kita minta lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah dengan keberkatan amalan tadi tuan-tuan, supaya ditambah nikmat tu. Ditambah nikmat itu supaya bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan, kita akan berada dalam keadaan yang cukup bersedia. Yang tu kita minta. Kalau kita dalam bulan Rajab pun kita tak bersedia, masuk Syaban pun tak bersedia, masuk Ramadan tuan-tuan dia mula. Tengah hari tu dia rasa panas, dia rasa dahaga, rasa letih. Ni tambah-tambah sekarang ni kan, tengah hari Allahu Akbar panas tuan-tuan. Hak kerja dalam aircon tak apa dah. Ni hak kerja luar-luar ni berjalan. Yang kena di lapangan, yang panas dan sebagainya. Kita tengok orang duk bawa Grab. Panasnya kan duk hantar makanan ke orang duk rumah. Kan? Dengan jaketnya dia pakai, dengan hantar makanannya, dengan tutup muka, dengan panasnya ya Allah. Kan? Tengok orang bawa. Macam mana tuan-tuan? Panas tak? Panas. Bayangkan nanti bulan Ramadan macam mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana itu kita minta keberkatan dalam bulan Rejab. Kita minta keberkatan dalam bulan Syaban, dan mudah-mudahan kita akan berjaya masuk dalam Ramadan dalam keadaan kita penuh bersedia insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita menyambung perbahasan kita dalam kita membahaskan kitab Bahrul Mazih, juzuk yang ke-18 pada bab yang ke-46 pada masalah yang ke-96. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatihi. Qal, masalah iman itu bagaimana syaratnya. Ni tajuk masalah kecil daripada satu tajuk dalam bab yang ke-46, iaitu Nabi SAW, bab hadis Nabi SAW disuruh aku dengan memerangi mereka itu, hingga mengucap mereka itu akan tiada Tuhan melainkan Allah, dan mereka itu dan mendiri mereka itu akan sembahyang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada hadis tersebut didatangkan satu masalah. Syekh Idris Al-Marbawi bawa satu masalah, bawa satu tajuk untuk dibincangkan. Apa tajuknya? Yakni iman. Yang kata iman itu apakah syaratnya? Nak kata seseorang itu beriman, apakah syaratnya? Maka kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam syarah Muslim, Imam Nawawi dia ada satu kitab yang mensyarahkan Sahih Muslim. Satu karangan yang besar, satu karangan agung Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada sepotong hadis dalam masalah 95 itu dan lainnya menunjukkan bahawasanya iman itu syaratnya berikrar dengan 2 kalimah syahadah. Ikrar ni maknanya apa tuan-tuan? Ikrar ni maknanya kita sebut dengan lidah. Kita nak syahadah ni, orang yang boleh bertutur kena dengan lidah. Yang boleh bertutur kena tuturkan dengan lidah. Dia tak main dengan hati saja, tak boleh tuan-tuan. Dia kena dengan lidah. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kena ada lafaz asyhadu tu.
Di depan tu, itu syarat dia. Jadi itulah yang dipanggil dengan dua kalimah syahadah. Iqrarkan, kena sebut dengan lidah. Serta i'tiqadkan kedua-duanya. Apa dia kedua-duanya? Yakni dua kalimah syahadah tadi. Benarnya apa yang kita sebut tersebut. I'tiqadnya, pegangnya, kuncinya, ikatnya di mana tuan-tuan? Itu diiktikad dengan sekalian yang didatangkan dia oleh Nabi SAW. Pegang, sebut dengan lidah, yakin dengan hati terhadap apa semua yang kita sebutkan tadi dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita yakin dan kita percaya apa sahaja yang dibawa oleh Nabi SAW, kita mesti ikut dan kita mesti letakkan priority. Payah nak sebut ni ya. Sebut keutamaan tu. Benda yang disebut keutamaan, apa yang dibawa oleh agama, apa yang disebut oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi, itulah keutamaan bagi kita. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu ni orang Madinah tuan-tuan. Dia orang Madinah. Dia ni kanak-kanak yang kulit hitam, tak comel, tak semat tuan-tuan. Julaibib ni. Maknanya budak-budak duk main macam kita kalau ada di masjid ni, tak tahulah tuan-tuan. Ada budak-budak ni tak tahulah main kat mana. Kalau saya di tempat saya tu ada seorang budak tuan-tuan. Ada budak bukan Islam, pak bukan Islam, tapi dia duk main kat masjid. Kat surau-surau dia duk main dengan anak orang Islam. Orang buka puasa, dia pergi buka puasa sama. Kan? Duk main macam tu lah. Tapi dok Julaibib ni Islam lah. Maknanya dia ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Julaibib ni orang yang tak pandai mana pun. Ada dia ke, tak ada dia ke, tidak memberi kesan dalam masyarakat. Maknanya tidak diberikan keutamaan, tidak diberikan perhatian. Kerana apa tuan-tuan? Di antaranya ialah kerana apa? Kerana dia ni, orang tak tahu dia ni daripada keluarga mana. Keturunan mana tuan-tuan? Puak ni ke, tak tahu. Jadi masyarakat dahulu tuan-tuan, kalau mereka ni tidak ada suku mana, dia merupakan satu keaiban, satu benda yang kekurangan pada diri seseorang tu. Ni di kampung mana, tak tahu kampung mana, asal mana, tiba-tiba muncul duk kampung ni, kan? Tak tahu siapa. Jadi ada dia ke, tak ada dia ke, orang tak peduli. Bila mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia Islam tuan-tuan. Dia termasuk daripada kalangan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni maknanya yang duduk di masjid Nabi SAW di belakang rumah Nabi dan mengharapkan bantuan makanannya daripada orang Islam yang lain. Itu je. Jadi Julaibib ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi SAW tanya Julaibib, Bib lah kot. Julaibib lah. Hang tak mau kahwin ke? Kan? Nabi tanya Julaibib, tak mau kahwin ke? Julaibib pun sedar diri, dia kata, aku ni ya Rasulullah, siapa yang nak kahwinkan aku dengan anak perempuan dia? Aku ni orang biasa je, takat duduk macam ni je. Ada tak ada ni tak peduli, orang tak peduli pun. Maka Nabi SAW pun kata tak apalah, aku cari. Nabi SAW pun tuan-tuan, satu hari Nabi pergi rumah seorang sahabat lah. Nabi pergi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketuk rumah, keluarlah ketua keluarga ayah pada seorang anak perempuan ni. Nabi SAW kata, ni aku datang ni bawa hajat besar, tak ada lah bantu-bantu tuan-tuan. Kok bantu-bantu apa dia tak ada. Kan? Bagi tahu kata, aku ni datang ni hajatnya apa dia? Nak meminang anak perempuan. Menyunting bunga di taman ke tak ada. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi pun bagi tahu hajat dia. Tuan rumah ni, ayah ni tuan-tuan, ayah pada perempuan ni, seronok. Sebab apa? Dia terbayang keseronokan tu sebab Nabi ni meminang anak dia. Sebab apa dia seronok? Dia ingatkan Nabi ni pinang untuk Nabi. Kan? Nabi cepat betul dah, aku ni pinang untuk Julaibib. Bila mana dengar untuk Julaibib, ayah perempuan ni tuan-tuan, dia kata tak apa, tunggu sat. Tunggu kejap. Nanti aku bincang dulu dengan isteri aku. Kena tanya dulu macam mana. Jadi dia pun masuk dalam rumah. Dia bagi tahu isteri dia, ni Rasulullah datang ni.
Rasulullah datang untuk apa? Rasulullah datang nak pinang anak kita. Isteri dia pun seronok juga. Dia ingatkan Nabi pinang untuk Nabi. Tak. Suami dia bagi tahu pinang untuk Julaibib. Oh, kalau Julaibib tak boleh tak mau. Takkan anak kita hak comel, hak lawa, hak segak ni nak bagi kahwin dengan Julaibib. Orang semua kenal Julaibib ni siapa? Kan bukan kata budak jahat, tuan-tuan. Tapi budak yang tak dipandang masyarakat lah. Bukan kata budak jahat, budak orang baik. Tapi tak dipandang oleh masyarakat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi duk bincang orang ni, takkanlah kita nak terima pun walaupun Nabi pinang, tapi Nabi pinang untuk Julaibib, kita tak kahwin anak kita dengan Julaibib. Bila mana mereka ni nak bagi tahu Nabi SAW, anak dia tadi, anak perempuan dia tadi duk dengar perbincangan ayah dan ibu dia. Anak perempuan tadi dengar perbincangan ayah dan ibu dia, duk bincang pasal pinangan Nabi ni. Anak dia tanya, wahai ibu, wahai ayah, siapa datang minang? Yang pinangnya ialah Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Jadi apa kata ayah ibu? Aku nak tolak ayah, jangan, dia kata. Sebab yang pinang, yang minta itu ialah Rasulullah. Anak perempuan dia tadi ni, tuan-tuan. Anak perempuan ni pula peringat. Ni ayah dan ibu kita, ayah dan ibu kena ingat yang datang pinang, yang datang minta itu ialah Rasulullah. Bila Rasulullah minta, maka kita ni sebagai orang beriman kena terima. Dia baca ayat Quran, dia bagi tahu ayah dia, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi orang mukmin, lelaki dan juga perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu perkara, bahawa dia mengatakan baginya itu ada pilihan yang lebih baik. Bila mana Allah Ta'ala dah tetapkan, Rasulullah dah tetapkan, Rasulullah dah buat pilihan, maka itulah jalan yang terbaik. Kita tak ada pilihan. Bukan kita kata, okey, aku punya pilihan lagi baik daripada apa yang ditetapkan oleh agama. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu kita ni digelar sebagai orang Islam. Islam ni maksudnya apa dia, tuan-tuan? Orang yang menyerah diri. Yang serah diri. Kita ni, kita mengaku Islam. Islam kita apa? Islam kita bermaksud kita serah diri. Serah diri. Macam mana? Macam orang sakit. Macam mana orang sakit, tuan-tuan? Orang sakit ni, tuan-tuan, bila dia masuk hospital, maksudnya apa dia? Dia serah diri dia. Boleh tak dia kata, yang ni saya tak suka cucuk di sini, saya nak cucuk di sini. Hari ni jangan ambil darah, saya tak mau ambil darah ini. Hari ni jangan berubat, saya tak mau makan ubat. Tak boleh, kita serah diri. Kalau kena operate, macam tu lah juga. Doktor nak buat macam mana, nak pulah macam mana, nak macam mana ke? Kita dah serah diri di situ. Maka Islam ni, tuan-tuan, maknanya kita serah diri. Kita sekarang ni, dia peringat ayah dan ibu dia, kita ni orang Islam. Apabila Rasulullah telah tetapkan sesuatu perkara, maka kita kena terima. Dan aku tahu bahawa bila mana ini ketetapan daripada Allah dan Rasulnya, aku tahu Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan aku. Ini keimanan dia, tuan-tuan. Maka ayah dan ibu dia pun pergi pada Rasulullah. Kata, tak apalah, setuju ya Rasulullah. Anak perempuan aku pun setuju, aku setuju. Maka kahwinlah Julaibib dengan anak perempuan tadi, tuan-tuan. Tak lama, Julaibib ni berada dalam tempoh honeymoon dah, tuan-tuan. Bulan madu. Tiba-tiba dapat seruan jihad fi sabilillah. Dapat seruan jihad fi sabilillah. Julaibib ni nak kata pada Nabi, ya Rasulullah, aku ni baru tempoh bulan madu, ya Rasulullah, minta tangguh dulu. Tak. Julaibib ni, tuan-tuan, tanpa berlengah dia keluar berjuang bersama dengan Rasulullah dalam satu peperangan. Maka dalam peperangan tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tentera Islam ni mendapat kemenangan. Tentera Islam dapat kemenangan. Bila dapat kemenangan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah pun duk cari, duk tanya sahabat, wahai sahabatku, kan, adakah kamu kehilangan seseorang? Sahabat pun bagi tahu, aku hilang orang ni, orang ni. Kawan ni berkata hilang orang ni. Kan, bagi tahu. Ada lagi yang hilang? Tak ada dah, ini je Rasulullah. Ada lagi yang hilang? Ada lagi tak? Nabi ulang 2-3 kali. Ada lagi tak? Tak ada ya Rasulullah, ini je yang hilang. Kan, kita ada hilang benda yang lain, tak ada dah, ini ya Rasulullah. Tapi Nabi SAW kata, aku kehilangan Julaibib. Aku mencari Julaibib. Mana Julaibib? Nabi SAW duk cari. Sebab Nabi tahu Julaibib ikut sama dalam peperangan tersebut. Pergi cari Julaibib. Maka sahabat-sahabat pun pergi cari Julaibib. Cari punya cari.
Rupa-rupanya Julaibib ni tertimbus jenazahnya, dia gugur syahid. Tertimbus di bawah jenazah ataupun mayat-mayat tentera musyrikin. Ada 7 orang yang duk timbus mayat Julaibib ni. Maka bila Nabi SAW melihat perkara tersebut, Nabi SAW kata, ni hak 7 orang ni telah dibunuh oleh Julaibib dan mereka pun berpakat membunuh dia, menyebabkan Julaibib pun gugur syahid di dalam peperangan tersebut. 7 lawan 1, tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat, ni Julaibib ni, hadza minni wa ana minhu. Dia daripada aku dan aku daripadanya. Kata Nabi SAW. Orang lain mungkin tak pandang Julaibib, tak pandang mulia, tak pandang tinggi Julaibib, tapi Nabi SAW orang yang memandang mulia. Ya, orang yang memandang mulia pada diri seseorang. Nabi tak lihat kepada warna kulit, Nabi tidak melihat kepada keturunan. Maka Nabi SAW sendiri yang menguruskan jenazah Julaibib tadi. Nabi kebumikan dan Nabi uruskan jenazah Julaibib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak ceritanya apa dia? Fokusnya syahid kita ialah berkaitan dengan apa sahaja apabila kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikrar dan kita i'tiqadkan dalam hati kita, maka kita kena terima apa sahaja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kata musannif rahimahullahu taala, dan telah menghimpunkan segala yang tersebut ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yastaqbilu qiblatana wa ya'kulu dhabihatana wa an yusallu salatana. Tadi Nabi SAW kata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Uqatil, kita dah terangkan dalam pertemuan yang lalu. Apa maksud uqatil? Uqatil ni maknanya perang, bukan kata pergi bunuh suka-suka tak. Nampak dia ni kafir harbi ni, kita pergi tikam tuan-tuan. Tak boleh. Nampak dia bawa motor, kita pergi sodok kat belakang, mati kawan tu. Tak boleh tuan-tuan. Ni kafir harbi. Bukan begitu. Sebab kafir harbi, yang kata kafir harbi ni bahaya tuan-tuan. Boleh dibunuh, hartanya boleh diambil, itu kafir harbi. Tapi bukan bermaksud begitu tuan-tuan. Uqatil bermaksud dia angkat senjata, kita pun angkat senjata juga. Jadi Nabi SAW kata, umirtu, aku diperintahkan. Ada ulama mengatakan ini khusus. Uqatil maknanya aku memerangi sehinggalah mereka mengucapkan la ilaha illallah, maknanya mengucapkan, menafikan Tuhan yang lain selain daripada Allah dan beriman denganku serta apa yang aku bawa dengannya, ya, daripada perintah-perintah Allah. Wa ayyastaqbilu qiblatana wa ya'kulu dhabihatana wa an yusallu salatana, dan bahawa berhadap mereka itu di dalam sembahyang akan kiblat kita, dan makan mereka itu akan sembelih kita, dan bahawa sembahyang mereka itu akan sembahyang kita. Bukan hanya sekadar dia mengucapkan 2 kalimah syahadah sahaja, yang lain tak buat tak. Kena beriman. Wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih, kena beriman dengan aku dan apa sahaja yang aku bawa, serta hendaklah kalau dia sembahyang yastaqbilu qiblatana, dia kena menghadap kiblat kita, kiblat yang sama, tak boleh kiblat yang lain. Islam tapi sembahyang kiblat lain, tak boleh. Wa ya'kulu dhabihatana, dan hanya dia makan itu sembelihan kita, tak boleh makan sembelihan orang lain, sembelihan orang bukan Islam. Kami sembelih juga ni, sembelih pun kamu tak Islam, tak boleh, kami tak boleh makan. Wa an yusallu salatana, dan hendaklah dia sembahyang dengan sembahyang kita, sembahyang yang macam mana, yang diajar dan ditunjuk oleh Nabi SAW. Adapun jikalau sembahyang mereka itu dengan tidak menghadap kiblat kita, maka mereka itulah yang disuruh perangi,
jikalau mereka itu mengucap 2 kalimah syahadah sekalipun. Mengucap 2 kalimah syahadah tapi mereka tidak sembahyang ataupun tidak menghadap kiblat kita, maka juga akan disuruh untuk diperangi. Juga diperangi orang yang makan sembelihan lain daripada sembelihan muslimin, yakni jikalau sembelih kufar dimakannya dan muslimin ditinggalkannya. Orang sembelihan orang kafir dia makan, sembelihan orang Islam dia tak makan. Tak mau. Ada yang jenis borong semua tuan-tuan, ada juga ni merapu juga. Kan? Hak nak makan sembelihan hanyalah sembelihan orang Islam sahaja. Dan diperangi orang yang meninggal akan sembahyang serta ingkar akan kewajipannya. Juga diperangi orang yang meninggalkan sembahyang, juga diperangi orang tersebut. Bukan kata mudah-mudah. Baik. Fa idza fa'alu dhalik hurrimat 'alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha lahum ma lil muslimin wa 'alaihim ma 'alal muslimin. Maka apabila diperbuat mereka itu akan yang tersebut itu, yakni mengucap mereka itu akan 2 kalimah syahadah dan beriktikadnya dan menghadap kiblat kita dan makan sembelih kita dan sembahyang ia sebagai sembahyang kita, nescaya diharamkan atas kita muslimin akan darah mereka itu dan harta mereka itu, melainkan dengan sebab hukuk Islam pula diperbuatnya. Jadi kunci hak mula-mula sekali apabila mereka ini telah bersyahadah, 2 kalimah syahadah. Hak bab kata Islam ni bila tuan-tuan? Hak bab kata sembelihan, hak bab kata sembahyang, hak bab kata menghadap kiblat dan sebagainya. Benda ini tunggulah sampai waktu. Bukan kata tak sampai waktu lagi maka benda itu masih belum valid dah. Bila mana dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya segalanya, diri dia, harta dia, dima'ahum wa amwalahum, maka semua itu ialah sudah berada di bawah naungan Islam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam satu kisah Usamah bin Zaid, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pernah dalam satu peperangan. Bila mana dia ni dalam peperangan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia berperang dengan seorang kafir musyrik dalam peperangan tersebut. Tiba-tiba bila mana dia lompat atas kafir musyrik tersebut, kawan ni mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucap, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila mengucap, Usamah ni tetap pergi bunuh dia juga. Bila Usamah bunuh juga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara tersebut sampai pada Nabi SAW. Bila ditanya kepada Usamah, wahai Usamah, adakah kamu telah membunuh orang Islam? Tak, Rasulullah, aku tak bunuh ya Rasulullah. Tadi kamu bunuh kawan ni. Dia tu bukan kata nak Islam betul, kata Usamah. Dia tu bukan kata nak Islam betul, dia tu sebab takut pedang aku je, sebab aku nak bunuh dia, maka dia mengucap 2 kalimah syahadah. Usamah kata, dia bukan nak Islam betul pun, dia Islam sebab takut je. Maka Nabi SAW tanya, asyaqaqta qalbah, adakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu niat dia, tujuan dia sebab dia nak Islam? Tak. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerja kita dalam kita ni sebagai orang Islam, hukum kita berhukum dengan al-zawahir, benda-benda yang berbentuk luaran, yang kita nampak sahaja. Wallahu yatawallas sarair, yang dalaman niat dia macam mana, itu kerja dia, hukuman dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak tetapkan macam mana. Yang kita nampak dia ni zahir, bab dia semayang, alhamdulillah, dia mengucap 2 kalimah syahadah, Islam dah kita. Cukuplah. Islam dia sebab ikhlas tak ikhlas, Islam dia sebab nak menikah sahaja. Ada orang Islam ni sebab nak menikah sahaja pun ada, tuan-tuan. Sebab apa nak menikah? Sebab nak kahwin. Saya menguruskan orang yang nak Islam, tuan-tuan. Saya menguruskan orang nak Islam. Tempat saya menguruskan. Dipanggil dengan PPP. PPP. Apa dia? Pusat Pengurusan Pengislaman. Saya menguruskan itu, tuan-tuan. Bila kita menguruskan, ada orang ni yang mana nak Islam. Bila mana dia nak Islam, dia ni disebut sebab-sebab. Kena tulis sebab apa? Ada yang tulis sebab memang nak kahwin. Memang nak kahwin, tuan-tuan. Bila kata nak kahwin, adakah kita kata kena halang? Tak boleh kamu nak Islam sebab nak kahwin. Tak, tuan-tuan.
Dia nak Islam sebab nak kahwin tu, alhamdulillah kita buka pintu. Nak Islam sebab nak kahwin pun tak apa. Ada yang Islam sebab nak dapat bantuan semata-mata, ada juga. Tapi adakah kita boleh menghalang mereka sebab nak dapat bantuan? Sebab orang yang baru masuk Islam ni tuan-tuan, dia akan dapat bantuan. Paling tidak tuan-tuan, bantuan permulaan tu. One off punya bantuan. Tak silap saya, zakat bagi RM500 akan bagi kepada orang yang baru memeluk agama Islam. Orang yang baru memeluk agama Islam, dia dapat bantuan yang mula-mula. Kemudian dia datang kelas pula, dia dapatlah bantuan-bantuan lagi. Jadi ada orang yang sebab apa? Sebab nak dapat Islam. Tapi adakah dengan sebab dia ni nak memeluk agama Islam tu bukan kerana Allah, bukan sebab nak faham, sebab nak dapat bantuan semata-mata, adakah kita boleh halang? Tak boleh halang. Dia mengucap saja 2 kalimah syahadah, maka kita sudah kira dia ni sebagai orang Islam. Yang nak kata dia ni hukuman dia macam mana? Itu hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas tak ikhlas, betul tak betul Islam dia, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena ingat tuan-tuan ya, Allah Taala ni sifatnya pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Taala ni bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Penyayang, pengasih dan juga penyayang. Penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai peringkatnya macam mana? Dia boleh masukkan ke dalam syurga, dia boleh ampunkan segala dosa yang walaupun orang ni tak pernah pun buat amal ibadah. Dia boleh masukkan ke dalam syurga yang walaupun orang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dahulunya dia telah melakukan dosa yang besar dan dia tak pernah lakukan walaupun satu pekerjaan amal ibadah. Contohnya apa dah? Kisah orang yang membunuh 99 tu tuan-tuan. Ya, yang membunuh 100 orang dia bunuh tuan-tuan. Dalam perjalanan yang baru saja, dalam perjalanan nak pergi duduk bersama dengan orang-orang yang saleh ni tuan-tuan. Dalam perjalanan tu mati. Bila mati tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka diukur oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya tuan-tuan, dia ni dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Ada tak dia buat ibadah yang lain macam kita tuan-tuan? Ada tak dia buat ibadah? Tak ada. Tak sempat buat ibadah sembahyang, kau puasa, kau bayar zakat, kau sedekah, kau baca Quran, kau tak ada tuan-tuan. Kalau baca Quran lah, kan? Dia tak pernah buat pun. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang nak masuk Islam, jangan kita halang. Kemungkinan lepas dia masuk Islam, dia Islam betul tuan-tuan. Lebih baik Islam dia daripada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerja kita ialah kita berhukum dengan hukum yang zahir. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah haram darahnya dan hartanya seperti kalau dia ada benda-benda berkaitan dengan Islam tadi, hak-hak Islam tadi, seperti dibunuhnya orang dengan tidak sebenarnya, maka boleh dibunuh pula akan dia. Dan berzina ia boleh dipukul atau direjam, atau merosak ia akan harta. Boleh diambil hartanya, akan jadi gantinya dan sebagainya. Pendeknya orang yang mengucap dan berjalan seperti mana jalan Islam itu, jadilah ia sebagai Islam. Bagi mereka itu apa-apa sekalian orang Islam, dan atas mereka itu atas apa-apa yang di atas orang Islam. Maknanya kelebihan orang Islam dapat, dia pun dapat. Apa yang menjadi kewajipan ke atas orang Islam pun dia kena laksanakan. Bila mana dia jadi orang Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi insya-Allah kita berhenti sekadar ini dulu untuk tajuk ini, dan insya-Allah kita akan masuk dalam perbincangan yang akan datang pada bab yang ke-47, bab majaa fi bunyal islamu ala khams. Islam itu tertegak di atas 5 perkara, 5 tiang. Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.